Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya harap semua pelajar dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk meneruskan pelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan buat revisi pantas mengenai sejarah tingkatan 3 bab 1 kedatangan kuasa barat 1.1 dan juga 1.2. 1.1 kestabilan dan kemakmuran. Okey, pertama dalam bab ini kita akan lihat mengenai sistem pentadbiran di negara kita sebelum kedatangan kuasa barat, terutamanya sebelum kedatangan British. Pertama adalah sistem pemerintahan dan struktur sosial. Kita Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan beraja yang kita warisi daripada Kesultanan Melayu Melaka. Kecuali negeri Sabah dan Sarawak, mereka tidak terikut ataupun terikat dengan warisan daripada Melaka, tetapi mereka ada sistem pemerintahan secara tempatan yang tersendiri. Kemudian sistem pemerintahan beraja. Sistem pemerintahan beraja, sultan ataupun raja merupakan ketua bagi sebuah negeri ataupun sebuah negara. Okey, dalam negeri Melayu ni ada 9 buah negeri Melayu. 7 buah kita raja tu dipanggil sebagai sultan. 7 buah negeri menggunakan gelaran sultan, manakala sebuah negeri menggunakan gelaran raja iaitu perlis, dan sebuah negeri lagi menggunakan gelaran yang tuan besar iaitu negeri sembilan. Okey, jadi fungsi mereka ni sama ada raja ataupun sultan ataupun yang tuan besar ni, fungsi dia adalah sebagai ketua bagi pentadbiran peringkat negeri ataupun peringkat negara. Okey, baginda juga merupakan lambang kepada kedaulatan. Dan seterusnya, kaum kerabat diraja serta pembesar membantu pentadbiran dan melaksanakan perintah daripada sultan. Okey, jadi baginda ni adalah ketua, sultan adalah ketua, kemudian dibantu oleh kerabat diraja ataupun pembesar di peringkat pusat. Okey, pembesar di peringkat pusat ni contohnya adalah bendahara, temenggung, penghulu bendahari dan juga laksamana. Kemudian selepas pembesar pusat, dia ada pula pembesar tempatan ataupun pembesar daerah ataupun pembesar di peringkat jajahan. Pembesar ni dilantik oleh sultan dengan tujuan untuk melaksanakan menjaga keamanan, kemakmuran, kestabilan dan bantu mengekalkan kedaulatan negeri. Jadi pembesar peringkat jajahan ataupun daerah ini juga merupakan pembesar yang cukup penting kerana dia adalah yang terlibat secara langsung dengan rakyat. Jadi dia adalah orang tengah di antara sultan dengan rakyat. Jadi pembesar daerah adalah pembesar yang cukup penting. Okey, kemudian di bawah pembesar daerah ataupun pembesar jajahan, dia ada satu lagi dia panggil sebagai penghulu. Okey, penghulu di peringkat mukim, okey, ataupun di peringkat kampung. Ada setengah negeri macam Kelantan dia panggil sebagai penggawa. Okey, jadi mereka ni berkuasa di peringkat yang paling rendah lah. Okey, contoh kampung merupakan unit terkecil. Okey, daripada gabungan kampung dia akan jadi daerah dan gabungan daerah dia akan menjadi negeri. Jadi kampung ni yang diketuai oleh penghulu ataupun ketua kampung ini merupakan unit yang paling kecil. Kemudian ketua kampung ialah penghulu ataupun penggawa. Okey, ada yang panggil penghulu, ada yang panggil penggawa. Okey, tugas mereka adalah menyampaikan arahan daripada raja ataupun pembesar kepada penduduk kampung. Okey, seterusnya kita tengok Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni dia berbeza sedikit dengan negeri-negeri lain. Sebab Negeri Sembilan ni dia mengamalkan adat pepatih dan dia juga adalah sistem yang kita panggil demokrasi terawal di tanah Melayu ataupun dekat Malaysia lah. Dia negeri paling awal yang mengamalkan demokrasi, yang mana raja dia dilantik oleh pembesar, pembesar dilantik oleh rakyat lah. Okey, jadi dia ada sebanyak 5 hierarki. Okey, yang paling rendah dia panggil anak buah ataupun ibu sokok ataupun perut. Okey, banyaklah gelaran dia. Anak buah, ibu sokok ataupun perut ini mereka akan bermesyuarat. Okey, dia akan melantik satu jawatan ataupun dia akan memilih orang untuk memegang jawatan sebagai buah pak. Okey, jadi buah pak ni, geng-geng buah pak ni akan bermesyuarat untuk memilih lembaga. Okey, jadi geng-geng lembaga pula akan bermesyuarat untuk memilih undang. Okey, dan undang ni akan bermesyuarat untuk memilih yang tuan besar ataupun yang di-pertuan besar. Jadi contohnya apabila yang tuan besar ni mangkat,
Jadi geng-geng undang ni, sebanyak 4 orang undang ni akan bermusyawarah sesama dia untuk memilih untuk memilih yang tuan besar yang seterusnya. Okey, tetapi biasanya anak sulung lah yang akan didahulukan kebiasaannya. Okey, kalau di Sarawak dia mengamalkan sistem kesukuan. Okey, sistem pemerintahan di Sarawak dia mengamalkan sistem kesukuan yang mana pemerintah itu berdasarkan kepada suku. Orang Iban menguasai orang Iban, orang Melayu ada pemerintahan dia, orang dan kawan-kawan lain lah, Iban, Bidayuh, Melanau semua ni dia ada sistem pemerintahan secara suku. Okey, kemudian dia ada sistem kesultanan. Jadi Sarawak ni dia di bawah Kesultanan Brunei. Jadi kebiasaannya dia akan berada di bawah pemerintahan Brunei lah. Okey, kemudian sistem pemerintahan di Sabah. Di Sabah dia ada 3 jenis sistem pemerintahan. Pertama adalah kesukuan. Macam dekat Sarawak tu, maksud dia setiap suku ni ada kuasa masing-masing. Contohnya orang Iban, Kadazan. Okey, orang Kadazan, orang Rungus, orang Dusun dan sebagainya dia ada sistem pemerintahan di peringkat suku itu masing-masing. Okey, kemudian adalah sistem kesultanan. Dekat Sabah ni dia pecah dua. Okey, Sabah ni dia pecah dua. Dia mana Sabah Timur yang mana sebahagian yang atas tu dekat utara tu, Sabah Utara dikuasai oleh Sulu dan Sabah Selatan dikuasai oleh Kesultanan Brunei. Okey, yang ketiga, sistem pemerintahan di Sabah dia adalah sistem ketua bebas. Ketua bebas ni maksud dia ada wujud dekat Sabah ni beberapa orang ketua yang tidak tunduk kepada Sulu ataupun tidak tunduk kepada Brunei. Maksud dia mereka ni memerintah secara bebas. Okey, yang ni kita panggil sebagai sistem ketua bebas. Okey, kemudian kita tengok perundangan. Dekat negara kita ada 2 jenis undang-undang, iaitu undang-undang tidak bertulis yang kita panggil sebagai undang-undang adat. Yang kedua adalah undang-undang bertulis yang kita panggil hukum kanun lah. Contohnya hukum kanun Melaka, undang-undang Laut Melaka, hukum kanun Pahang, hukum kanun Kedah, undang-undang 99 Perak dan sebagainya lah. Dan Sabah dan Sarawak biasanya dia tak ada undang-undang bertulis, dia menggunakan hukum adat ataupun undang-undang tidak bertulis. Okey. Kemudian hubungan luar. Okey, pemerintah telah memanfaatkan hubungan dengan pedagang British dan juga Belanda untuk kepentingan negeri masing-masing. Okey, sebab kalau Belanda biasanya hubungan dia dengan negeri Johor je lah. Okey, kalau negeri lain mereka masing-masing mengadakan hubungan dengan British untuk kepentingan ekonomi mereka lah. Okey, kebijaksanaan pemerintah tempatan menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan menyebabkan mereka berjaya meluaskan pengaruh, melindungi diri sendiri daripada ancaman musuh, memajukan ekonomi dan juga menstabilkan sistem pemerintahan. Kemudian kemakmuran, negara kita terkenal kerana memiliki hasil bumi dan sumber alam. Okey, kemudian muncul pelabuhan perdagangan yang strategik membolehkan hasil bumi diperdagangkan di seluruh dunia. Hasil bumi dan hasil alam, negara kita kaya dengan bahan galian iaitu biji timah dan juga emas. Okey, perak ni sebenarnya tak berapa tepat. Negara kita bukan pengeluar utama perak, tetapi kita sangat banyak mengeluarkan emas, timah dan juga besi. Kemudian kegiatan melomba dijalankan oleh masyarakat tempatan. Mereka menggunakan keadaan mendulang dan juga melampan. Okey, jadi pada peringkat awal biji timah ni diusahakan oleh penduduk tempatan lah, iaitu orang-orang Melayu dan juga orang asli, dengan menggunakan keadaan mendulang dan juga keadaan melampan. Okey, negara kita juga dikenali sebagai pusat pengeluaran hasil hutan. Okey, contohnya adalah damar, rotan dan sebagainya yang dijual kepada pedagang Cina, Jepun, Siam dan juga India. Okey, kemudian memanfaatkan hasil alam. Masyarakat tempatan mempunyai sifat kreatif dan berkemahiran tinggi. Okey, jadi hasil alam tu contohnya daun kuang, mereka olah buat kraft tangan dengan menghasilkan tika dan sebagainya. Selain itu juga orang Melayu berkemahiran dalam mengejarkan ataupun menjadi tukang kayu, membuat perahu, perabot, menempa alat senjata tradisional seperti keris, pisau dan sebagainya. Di Sarawak terdapat kegiatan menenun kain pusak, kain
kain puan dan juga menyulam selendang. Satunya sistem ekonomi. Masyarakat di negara kita mempunyai sistem ekonomi yang teratur, bijak mengeksploitasi sumber alam untuk memajukan ekonomi dan kemakmuran. Seterusnya, setiap negeri mempunyai kemudahan pelabuhan, mata wang, sistem percukaian, sistem timbangan dan ukuran yang praktikal. Okey, sebab negara kita ni terdiri daripada pelbagai negeri yang bebas. Maksud dia kita tak ada, pada peringkat awal kita tak ada sebuah persekutuan yang menggabungkan negeri-negeri ini. Jadi setiap negeri ini bertindak secara bebas dan mereka mempunyai pelabuhan sendiri, mata wang sendiri, sistem cukai sendiri, sistem timbangan sendiri. Dan kemudian adalah perdagangan dan pelabuhan. Negeri Melayu telah menjalankan perdagangan kerana mempunyai pelabuhan yang terletak di muara yang strategik. Contohnya Pelabuhan Johor, Pelabuhan Kedah, Kelang dan juga Pelabuhan Melaka yang menjadi pelabuhan entrepot, iaitu mengumpul dan juga mengedar barangan ke seluruh dunia. Okey, kemudian Syah Bandar dilantik sebagai pengurus pelabuhan. Timbang, sukat dan ukur. Okey, kita ada beberapa jenis lah. Pertama, daripada sistem kita sendiri, sistem orang Melayu. Contohnya kita menggunakan cupak, gantang, piko dan sebagainya. Kemudian kita ambil juga sukatan daripada orang Cina, iaitu sistem tahil, sistem kati ataupun tahil dan kati lah. Ini daripada Cina. Kemudian kita juga ambil sistem timbangan daripada orang India, terutamanya untuk menimbang perak dan juga emas. Okey, contohnya 12 saga bersamaan dengan satu mayam. 12 saga ni adalah 12 biji saga. Okey, biji saga yang warna merah dan hitam tu. Okey, biji saga tu 12 biji saga bersamaan dengan satu mayam, 16 mayam bersamaan satu bungkal, 12 bungkal bersamaan dengan satu kati. Okey, jadi untuk timbangan emas dan perak ni, dia menggunakan sistem timbangan yang paling kecil. Sebab emas sendiri walaupun kecil, tapi nilai dia adalah besar lah. Okey, apabila datang British, sistem baru diperkenalkan, contohnya aun, pound, tan dan juga gallon. Okey, yang ni pun sebenarnya tak berapa tepat ni. Yang ni adalah sistem Amerika. Okey, bukannya sistem British. Sebab kalau British dia menggunakan gram, kilogram dan juga tan. Okey, kalau Amerika dia guna ounce, pound dan juga gallon. Jadi yang ni tak berapa nak tepat lah. Kemudian sistem mata wang. Pada mulanya perdagangan menggunakan sistem barter. Sistem barter ni adalah sistem pertukaran barang. Kemudian wang mula digunakan. Okey, pertama sekali kalau di Melaka dia menggunakan kulit sibut cauri. Kemudian wang itu di-upgrade sikit, dia buat daripada timah dan juga emas. Okey, kemudian sistem percukaian. Okey, cukai dikenakan ke atas hasil lombong, pertanian, hutan dan juga perdagangan. Okey, cukai juga merupakan sumber pendapatan pemerintah dan disalurkan untuk kemakmuran negeri. Seterusnya adalah kegiatan keintelektualan dan juga pendidikan. Okey, tujuan dia adalah untuk melahirkan individu yang berakhlak mulia, bersopan santun, bersusila, berdikari dan juga berhemat tinggi. Jadi sistem pendidikan awal di peringkat negara kita ni dia ada dua, iaitu pendidikan tidak formal dan pendidikan formal. Pendidikan tidak formal adalah pendidikan yang kita terima biasanya di rumah. Okey, ibu ataupun ayah kita ajar secara mulut ke mulut. Okey, yang itu adalah pendidikan tidak formal. Dan pendidikan tidak formal ini juga disampaikan melalui beberapa cara, antaranya kita guna peribahasa, guna syair, guna sajak dan juga gunakan beberapa cerita. Contohnya orang tua dulu suka bercerita mengenai si tanggang anak derhaka. Okey, tujuan dia adalah supaya anak mereka taat kepada ibu bapa. Okey, dia diajar secara tidak langsung, okey, dekat rumah oleh ibu bapa ataupun sesiapa saja. Okey, yang tu kita panggil sebagai pendidikan tidak formal. Okey, seterusnya adalah pendidikan formal. Pendidikan formal ni dia ajar di beberapa tempat dan juga mempunyai guru. Contohnya dekat istana, dekat masjid, dekat madrasah, dekat pondok dan sebagainya. Okey, contoh dekat istana belajar mengenai hal pentadbiran dan juga sistem politik dan juga belajar mengenai agama. Kemudian masjid dan surau, okey, dia ajar baca Al-Quran, ajar baca tajwid, belajar hukum hakam, belajar hadis, usuluddin dan sebagainya. Kemudian dekat pondok ajar ilmu Al-Quran, hadis dan juga bahasa Arab. Okey, dekat madrasah ataupun sekolah agama ni dia ada sistem sukatan dia dalam dia ada kelas,
Kemudian diawasi oleh mudir dan juga jawatan kuasa peringkat madrasah lah. Kalau di Sarawak, pendidikan formal biasanya diberikan di masjid ataupun sekolah agama. Dekat Sabah juga sama, diberikan dekat masjid lah. Okey, melalui pendidikan formal juga bahasa Melayu dan tulisan Jawi telah berkembang dan telah menjadi lingua franca ataupun bahasa perhubungan antara kerajaan-kerajaan di alam Melayu. Okey, kemudian karya-karya kesusasteraan, contohnya Tufa'an Nafis karangan Raja Ali Haji, Gurinda 12 pun sama, Misal Melayu, Datuk Hikayat Datuk Merpati Jepang daripada Sarawak.